أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam siri kuliah Duha Fiqh Muamalat La Riba bersiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang topik yang ke-9. Ya, topik yang ke-9, bab mengenai akad fasid dan akad batil. Ya, akad fasid dan akad batil. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai 8 siri kuliah. 8 siri kuliah. Baru-baru ini kita bincang berkenaan dengan rukun-rukun dan cara-cara akad. Bahagian 1 dan bahagian 2. Ya, kita telah bincang perkara-perkara asas berkenaan dengan akad. Ya. Hari ini insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincang orang kata apa, lebih sikit teknikal berkenaan dengan akad-akad fasid dan akad-akad batil. Ya. Apa dia itu akad-akad fasid dan akad-akad batil? Tuan-tuan dan puan-puan, pada 1 dan 8 hari bulan November yang lalu, ya, 2 minggu yang lepas, kita telah belajar mengenai asas-asas akad, iaitu rukun-rukun dan cara-cara akad. Kita telah belajar, tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa yang akan menyebabkan sesuatu akad itu sama ada ia sah atau tidak sah. Ya, dan kesan-kesan apabila akad itu sah atau tidak sah. Ya, dan rukun akad ada 3, iaitu sigah ataupun ijab dan kabul. Yang keduanya, pihak yang terlibat. Yang ketiga, objek akad. Ya. Objek akad iaitu apakah yang diakadkan, ya, dalam sesuatu akad itu. Dan kita telah belajari beberapa rukun, beberapa syarat, ya, mengenai bab-bab rukun itu, dan di bawah rukun itu terdapat cara-cara, ya, untuk memastikan rukun itu adalah sah. Kita buat ulang kaji sedikit, tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu akad? Apa itu akad? Dalam Kamus Dewan Bahasa, ia memberi pengertian akad itu sebagai janji atau perjanjian. Janji atau perjanjian. Perkataan akad merupakan perkataan yang sinonim. Sinonim maksudnya serupa, sama, memberi erti yang sama dengan perkataan kontrak, ya, kontrak. Ya, sama ada janji itu janji secara lisan atau janji itu secara bertulis. Dari aspek undang-undang, akad atau kontrak didefinisikan sebagai semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah dengan sesuatu tujuan yang sah. Dalam undang-undang dunia pun, kita panggil civil law, dia mengatakan bahawa akad itu adalah perjanjian, iaitu kontrak. Ya, syarat pertama tengok, kerelaan bebas kedua-dua pihak. Maksudnya mesti redha, tiada paksa memaksa. Ya. Pihak yang layak, yang kedua layak. Dia mesti apa? Mukallaf dan sebagainya, dah baligh dan sebagainya. Dia ada ahliyah, maksudnya dia boleh berkontrak. Dengan balasan yang sah. Maksudnya dalam kontrak itu mesti terdapat satu pertukaran antara harga dan subjek. Dengan tujuan yang sah. Tidak boleh ada tujuan yang melanggar undang-undang dan juga melanggar syarak.
Ya, itu adalah maksud akad. Apa itu akad dari segi istilah fiqh atau istilah fiqh? Akad dari istilah fiqh ialah ikatan di antara ijab dan kabul, iaitu offer and acceptance ataupun penawaran dan penerimaan yang dibuat mengikut cara yang disyaratkan, yang sabit kesannya pada barang yang berkenaan. Maksudnya, akad dari segi istilah fiqh ialah ijab dan kabul, tawar dan menerima. Satu, mengikut cara yang disyariatkan, mengikut undang-undang, mengikut landasan Islam atau landasan syarak dan sabit. Sabit bukan penyabit potong rumput tu, sabit maksudnya jatuh hukum. Kesan kepada barang berkenaan. Kalau dalam contohnya dalam akad jual beli, bila sabit ijab dan kabul, sabit akad itu, maka penjual mesti beri barang yang dibeli kepada pembeli. Sabit. Dan sabit juga adalah pertukaran hak milik. Akad melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan satu pihak yang lain mengikut ketentuan syarak yang akan melahirkan kesan kepada barang yang diakadkan. Ya, akad adalah pergantungan cakap, offer, ya, satu pihak yang berakad dan pergantungan cakapan pihak yang lain, dia kata accept, ya, mengikut ketentuan syarak. Ya, tak semestinya bercakap. Dalam Islam kalau dari segi percakapan boleh kita kiaskan kepada apa? Penulisan dan sebagainya. Ya, tak semestinya bercakap sahaja. Ya. Mengikut ketentuan syarak yang akan melahirkan kesan kepada barang yang diakadkan. Jadi apabila offer dan acceptance itu selesai mengikut ketentuan syarak, maka terjadi pertukaran hak milik, ya, jatuh orang kata tanggungjawab dan sebagainya. Ya, baik. Jadi akad mesti bebas daripada apa? Akad mesti bebas daripada riba. Akad mesti bebas daripada maisir, judi. Kita dah belajar semua ni, ya. Akad mesti bebas daripada ketidakpastian ataupun gharar, ya. Akad mesti bebas daripada najash. Najash apa dia? Bidaan palsu. Bidaan palsu maksudnya apa? Lelongan palsu. Lelongan kautim orang panggil kadang-kadang, ya. Akad mesti bebas daripada ihtikar. Ihtikar ini kejadian sorok menyorok ataupun monopoli, ya. Akad mesti bebas daripada ikrah ataupun paksaan. Akad mesti ada apa? Kerelaan, redha meredai, ya. Dan akad mesti bebas daripada tadlis. Apa dia tadlis? Tadlis ini penipuan, ya. Dia kadang-kadang banyak advertisement, ya, menyebabkan ataupun menjurus kepada tadlis ataupun penipuan. Dia kata tak perlu jual, ya, tak ada risiko, ya, tak perlu buat apa-apa dapat duit. Kita masuk bayar 1,000, tengok macam-macam kena buat. Itu dipanggil tadlis ataupun gharar apa? Gharar al-fahish, ya. Dan hubnun, akad mesti bebas daripada hubnun. Ini adalah satu bab yang besar, iaitu maksudnya tipu harga. Tipu harga contohnya kita jual kepada orang lokal, kita jual RM10, pelancong kita jual RM20. Itu kita panggil hubnun, ya. Hubnun itu ada banyak kategori. Jadi akad mesti bebas, ya. Paling kurang mesti bebas 8 benda ni. Riba, maisir, gharar, najash, ihtikar, ikrah, tadlis dan hubnun. Baik. Hari ini kita akan bincang 3 jenis akad. 3 jenis akad. Yang pertama ialah akad sahih. Ya, akad sahih. Akad sahih maksudnya akad yang patuh ataupun yang mengikuti ataupun yang orang kata apa, patuh kepada rukun dan syarat akad. Dan yang kedua kita akan bincang berkenaan dengan akad fasid, ya, akad fasid. Dan yang ketiga kita akan bincang berkenaan dengan akad batil, ya, ataupun dalam bahasa Melayunya batal. Batal, ya. Baik. Apa itu akad sahih? Apa itu akad sahih? Akad sahih ialah kontrak yang sempurna semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan syarak. Ini akad sahih. Sahih maksudnya sah lah. Sah orang kata selalu kan, ya. Akad sahih ialah
kontrak yang sempurna, perfect. Ya. Semua rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, yang rukun-rukun yang syarat-syarat yang kita telah bincangkan dalam 2 kuliah yang lalu. Dan dalam akad sahih tidak ada sebarang unsur dan sifat meragukan yang boleh mengeluarkannya dari dikira sah dari segi pensyariatannya. Tak ada langsung unsur ya atau sifat yang meragukan, tak ada gharar, ya, tak ada judi, tak ada paksaan dan sebagainya. Dan dikira sah oleh syariat. Sah maksudnya syariat mengiktiraf pertukaran hak milik dan syariat mengiktiraf tanggungjawab masing-masing. Hukum kontrak ialah hukum kontrak ini ialah sah. Ialah sah dan sabit kesannya. Sabit maksudnya jatuh tanggungjawab masing-masing. Serta-merta sebaik sahaja selesai ijab dan qabul jika tiada khiyar ataupun option. Kita kan telah belajar sedikit sebanyak tentang khiyar ataupun option. Contohnya, kalau barang itu tidak ada semasa majlis akad, dia ada khiyar. Jadi maksudnya dia apa? Dia tertangguh sehingga barang itu dapat dan kita boleh cek. Itu dipanggil khiyar ar-ru'yah, ya, ataupun option untuk kita inspect atau kita tengok barang tu baru kita selesai akad itu. Baik, kita bincang. Jadi akad sahih, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada banyak masalah, ya. Asalkan ia patuh kepada rukun-rukun dan cara-cara akad, maka ia adalah akad sahih, ya. Kita bincang hari ini, topik hari ini berkenaan dengan akad batil dan akad fasid, ya. Akad batil ialah bermaksud salah, batal, ya, salah, ya, salah, ya. Cara yang tidak dibenarkan oleh syariah Islam kerana ada kepincangan kepada rukun akad. Dia ada pincang kepada rukun akad itu sendiri, ya. Rukun, dia maksudnya dia tidak patuh kepada salah satu atau kombinasi rukun-rukun akad itu sendiri. Maka kalau dia tidak patuh atau dia berlawanan kepada rukun, maka akad itu jadi akad batil, tidak sah ataupun batal. Akad fasid pula, fasid ialah sesuatu hukum yang diputuskan ke atas suatu perkara yang mengalami kepincangan pada salah satu daripada ciri atau syarat akad, tidak semestinya menyebabkan pembatalan, ya, jika ia boleh diperbaiki. Maksudnya akad fasid ini ialah akad di mana ada satu kepincangan ataupun kesalahan kepada syarat, bukan kepada rukun. Kalau salah kepada rukun dia jadi batil, tapi kalau dia salah kepada syarat, dia jadi akad fasid. Tidak semestinya menyebabkan pembatalan akad jika boleh diperbaiki. Ya, akad fasid ini kita tengok, akad ini kita boleh tukar sedikit syarat dia untuk dia jadi sahih balik, dia mengikuti syarat-syarat dan rukun akad, dia boleh diperbaiki. Kalau tak boleh diperbaiki, akad fasid itu dia menjadi akad batil. Baik. Majoriti ulama tidak bezakan akad batil, tidak sah dan akad fasid, kecuali dalam isu-isu bukan muamalat, ya, seperti haji, perkahwinan dan khulu, ya. Jadi kebanyakan ulama, majoriti tidak bezakan batil dengan fasid. Dia kata sama ada sah atau tidak sah saja, ya. Baik. Dalam transaksi muamalat, kedua-dua istilah ini adalah bertentangan dengan sahih. Kalau tak sah, akad itu tak sahih, tak sah, ia sama ada akad batil atau akad fasid, dan mempunyai implikasi hukum tunggal, sering digunakan secara bergantian. Ulama mazhab Hanafi berpendirian berbeza dari majoriti ulama klasikal. Mereka klasifikasikan kontrak kepada 3 kategori, iaitu akad sahih, akad fasid dan akad batil. Ya, akad sahih sahlah, tak perlu kita bincang banyak-banyak, kita dah bincang hari itu. Akad fasid dia tidak teratur, dia ada masalah tentang, ya, salah satu syarat-syarat akad. Dan akad batil adalah akad yang batal ataupun tidak sah kerana berlawanan atau tidak menuruti mana-mana satu rukun dalam akad. Ya, dan dianggap sebagai batil dan fasid sebagai berbeza. Baik. Menurut ulama mazhab Hanafi, fasid adalah kelas kontrak antara sahih dan batil. Jadi, akad fasid ini mengikut mazhab Hanafi, ia boleh menjadi sahih kembali
atau boleh menjadi batil terus, ya. Itu mengikut mazhab Hanafi. Pendapat mereka adalah berdasarkan fakta bahawa kecacatan dalam kontrak yang rosak disebabkan sama ada kepada unsur asas ataupun atribut seperti wasif, ya. Contohnya, dia kalau terdapat kecacatan kepada asal. Asal maksudnya contohnya subjek jual beli, dia pergi jual benda haram, benda curi. Itu kepada subjek asal sebab dia berasal daripada rukun. Maka dia pergi jual beli benda curi, akad tu jadi batal. Tapi kalau dia ada masalah kepada atribut atau wasif, ya, terlupa nak bagi tahu. Terlupa nak bagi tahu bila nak hantar barang ni. Ya, terlupa nak bagi tahu. Harga dah ditetapkan, dah disetujui, lupa nak bagi tahu. Cuma kita boleh crack itu kepada atribut. Atribut apa? Atribut akad tu. Ya, dia boleh menjadi sahih, kemudian sahih dengan apa? Dengan penjual itu bagi tahu saya akan hantar besok dan jadi akad sahih. Melainkan apabila ditanya kepada penjual itu, dia tidak mahu bagi tahu sampai bila barang tu nak hantar. Jadi benda tu boleh jadi batal terus, ya. Baik. Mereka bersetuju dengan majoriti ulama bahawa kecacatan asas kontrak, ya, ataupun asal menjadi kontrak tidak sah, yakni batil dan tidak boleh diperbetulkan. Jadi kalau dia ada masalah kepada asas kontrak, iaitu rukun-rukun kontrak, dia jadi tidak sah, dia jadi batil dan tak boleh diperbetulkan. Kalau kita nak jual juga barang curi, kita nak jual juga arak, tak boleh. Tak boleh tukar sebut lain ke, yang ni sebenarnya bukan arak lah, apa yang ni sebenarnya bukan daging khinzir dah, cuma macam ni. Tak boleh juga. Sebab dia ada masalah dari segi asas je, ya. Walau bagaimanapun, kecacatan dalam faktor luar, iaitu wasif, akan membuat kontrak tidak teratur, fasid dan kemungkinan boleh diperbaiki. Jadi akad fasid tidak semestinya menjadikan akad itu batil. Kalau akad itu batal macam mana tuan-tuan, kena buat lain. Ya, kena buat kontrak lain, subjek kena betul balik, ya, dan sebagainya. Kalau akad itu fasid, maksudnya kemungkinan tak perlu buat balik kecuali kita tukar syarat-syarat. Contohnya dalam tu syarat tak ada bila nak hantar barang, jadi kita kena tulis balik atau kena sebut balik bila kita nak hantar barang. Itu je, ya. Tak perlu batalkan akad itu. Menurut mazhab Hanafi, akad batil adalah kontrak yang tidak sah. Ya, batal kerana kecacatan kepada mana-mana unsur penting tiang atau rukun akad. Ya. Menurut mazhab Hanafi, akad batil itu ada masalah dengan seperti yang kita sebut kepada rukun-rukun akad. Berikut adalah contoh kecacatan tersebut. Contohnya, jual subjek yang tidak suci dan tidak halal. Semua mazhab menyatakan bahawa jualan daging babi, arak, bangkai atau darah tidak sah. Walaupun jual kepada siapa pun, jual kepada orang bukan Islam pun adalah haram. Sebab subjeknya sudah haram. Kerana barang-barang ini dianggap tidak mempunyai nilai dari perspektif Islam. Baik, hari ini kita sebut perkataan yang penting, iaitu mutaqawam, iaitu nilai. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, barang yang haram dalam Islam tidak ada nilai. Maka pertukaran itu menjadi tidak sah sebab pertukaran barang yang tidak bernilai. Riba itu pun tidak bernilai dalam Islam, dia mesti disedekahkan, contohnya. Ya, arak itu tidak mempunyai nilai. Ya, khinzir dan barang-barang haram lain semua tak ada yang mempunyai nilai dalam Islam. Ya, baik. Dan jual subjek yang tidak wujud semasa kontrak. Seperti jual buah yang belum masak, masih di atas pokok. Jual burung di udara, ikan dalam air dan penjualan. Sekejap ya, ni apa ni? Penjualan apa ni? Tak nampak dah. Ada sama, tak apa. Penjualan apa? Penjualan janin ke? Janin kot. Nah, janin. Dalam rahim binatang. Ya. Jadi kalau kita jual benda-benda yang tidak wujud, benda-benda yang not in control by the seller, ya, tak boleh. Ini menjadi gharar yang kita panggil gharar fahish, ya. Baik. Ini adalah contoh-contoh akad batil. Pertukaran ada riba. Contohnya, ya, pinjam, lepas tu kita kena bayar lebih. Pinjam 10,000 tapi wajib bayar berapa? 11,000. 1,000 adalah riba. Maka apa? Maka akad itu batal tuan-tuan dan puan-puan, sebab subjeknya ada riba, iaitu benda yang haram
iaitu dosa besar dalam Islam, iaitu riba. Atau tangguh serahan emas dalam jual beli emas. Ya, dalam jual beli emas dia tangguh. Ya, bayar hari ini, hantar besok. Bayar hari ini, dia hantar lusa. Ataupun dapat emas hari ini, bayar kemudian dan sebagainya. Ya, pertukaran itu adalah pertukaran sebab apa? Ada apa tuan-tuan? Ada riba. Ada riba. Walaupun bersetuju macam mana, redha macam mana pun tidak menghalalkan riba. Ya. Baik. Ataupun tukar pula. Dia kata, saya bagi pinjam kamu 10,000, kamu bayar kat saya 11,000, yang 1,000 tu bukan riba. Ya. Kita klasifikasikan dia sebagai hadiah. Macam mana hadiah kita nak minta pada orang, tuan-tuan? Ya. Hadiah itu adalah tidak dijanjikan. Kalau dijanji macam tu, sama ada oleh pemberi pinjam atau yang peminjam, maka ia tetap riba walaupun ditukar pun istilah macam mana. Yang kedua, subjek tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Yang ini banyak perdebatan dalam perbankan Islam daripada orang-orang yang ada masalah dengan perbankan Islam. Mereka tidak mendalami perkara itu. Tapi kita kata subjek itu tidak dimiliki oleh penjual. Pemilikan yang sempurna ialah pemilikan ain dan pemilikan manfaat. Itu pemilikan yang sempurna. Kalau kita tidak milik salah satu daripada ini, iaitu kita tidak memiliki ain ataupun fizikal benda tu, ataupun kita tidak memiliki manfaat, ya, manfaat daripada subjek itu, maka itu dipanggil pemilikan tidak sempurna. Maksudnya dalam akad ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh menjadikan satu subjek itu, ya, subjek itu sebagai subjek akad, ya, selagi dia pemilikan belum sempurna. Contohnya, rumah masih disewakan. Rumah masih disewakan, kita nak jual. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kalau kita ada apa? Kita ada tenancy agreement, kita mesti mendapat apa? Mendapat kebenaran daripada penyewa untuk kita sewa kepada orang lain, melainkan dia boleh duduk di situ dengan pemilik yang baru. Kenapa kita tak boleh jual rumah? Rumah yang kita tu masih disewa, masih ada dalam tenancy agreement, sebab itu bukan milik sepenuhnya kita. Sebab apa? Kita milik fizikal rumah itu, tapi kita tidak miliki apa? Manfaat rumah tu. Kita tidak miliki manfaat untuk duduk dalam rumah itu. Baik. Dan tidak boleh jual emas yang masih dalam cagaran. Ya, kita cagar emas itu 5,000 contohnya. Ya, harga apa tu? Harga emas itu marhun, contohnya 7,000, kita ambil hutang Qad Hasan daripada Ar-Rahnu 5,000. Dia kata tak apa Mat, aku ada 7,000. Emas tu 7,000 dekat apa nak? Dekat Ar-Rahnu. Hang bagi aku 7,000, ya, aku nanti jual emas tu pada kamu. Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Emas itu dalam cagaran, milik tidak sempurna sebab dia tidak ada apa? Dia tidak ada milik sah kepada manfaat emas itu. Emas itu masih dicagar. Dan juga perempuan yang masih dalam iddah, tak boleh, tuan-tuan, kita pergi apa? Kita pergi apa? Meminangnya, perempuan itu dalam masih iddah, tak boleh pergi meminang. Ya, sebab subjek itu tidak boleh dimiliki sepenuhnya. Ya. Salah satu khuru, ya, maksudnya perempuan yang masih dalam iddah, dia mesti lalui 3 bulan. 3 kali suci. Baik, itu hal lain, tuan-tuan, pasal munakahat. Tapi munakahat pun muamalat juga. Ya, baik. Itulah kita nak cerita ni. Baik, kemudian penerimaan tidak mematuhi tawaran, ijab tidak selari, ya, dengan qabul. Contohnya, subjek yang hendak dibeli adalah berlainan daripada apa yang ditulis. Ya, contohnya kita nak beli motor 125cc Kapcai. Kapcai ya? 125cc. Tapi ditulis itu motor Honda. Yang nak beli motor apa? Motor apa, tuan-tuan? Nak beli motor Yamaha. Kita tak apalah, motor Honda saya silap tulis ni. Nanti saya hantarlah Yamaha. Tak boleh, tuan-tuan. Subjek dah berlainan. Ya, ijab dan kabul dah berlainan. Pihak berkontrak belum mencapai usia matang. Maksudnya, orang yang berkontrak, ya, dia belum mukallaf. Ya, mukallaf. Contohnya, pemilik harta berumur 10 tahun. Ya, contohnya dia umur 10 tahun. Ya, dia ada apa handphone, dia datang jual kat kita iPhone 12 Pro Max tu dia. Yang harga berapa? 5,700. Dia kata, tak apa pakcik, saya jual kat pakcik 700. Boleh tak, tuan-tuan, macam tu? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Dia belum mukallaf, budak baru 10 tahun. Ya, kadang-kadang dipanggil akad maukuf. Akad maukuf maksudnya akad yang tertangguh. Ya, kadang-kadang kita tengok budak kecil nak jual, dia kata memang bapak saya suruh saya jual. Memang bapak saya suruh hantar benda ni. Maukuf maksudnya tertangguh. Kejap, kita kata. Tangguh dulu, kita pergi tanya wali kamu. Kita pergi tanya penjaga kamu. Barulah kita boleh selesaikan akad itu.
Dan wasiat diberikan kepada waris 2/3. Ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada waris. Ya, waris tidak boleh kita ambil pusaka dan kita wasiatkan kepada waris. Ya, kecuali apa? Kecuali semua waris-waris, ya, waris-waris yang mempunyai hak bersetuju. Jadi wasiat pada asalnya adalah tidak harus. Maksudnya tidak boleh kita berwasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak perempuan. Wasiat sepatutnya kepada bukan waris dan tak lebih kepada 1/3. Lebih baik guna hibah. Kalau kita nak bagi harta kita kepada waris kita semasa kita hidup, ya, baik kita bagi sebagai hibah, ya, bukan guna wasiat. Ya, wasiat adalah digunakan untuk bukan waris. Baik. Apakah kesan akad batil? Ya, contohnya mereka buat satu kontrak yang apa, barang curi, buat satu kontrak hantar mas lambat dan sebagainya. Mazhab Hanafi merumuskan akad batil mempunyai implikasi sama seperti majoriti ulama. Ghiyar sahih. Ghiyar sahih maksudnya tidak sahih. Dia tidak sah. Tidak menimbulkan sebarang kesan undang-undang. Akibatnya akad ini dianggap seolah-olah tidak wujud. Maksudnya kalau dia jual beli benda haram, ya, pertukaran itu tidak sah, haram. Dia kena bagi balik pada masing-masing. Akad itu adalah batal. Maksudnya macam tak pernah buat pun. Oleh itu, pembeli dalam akad batil tidak berhak kepada aset, manakala penjual tidak berhak kepada harga. Maksudnya kalau dalam jual beli yang batil ini, ya, pembeli tidak ada hak ke atas barang yang dibeli dan penjual tidak ada hak kepada harga yang dibayar. Kontrak hendaklah dibuat semula jika perlu dan kecacatan wajib diperbaiki jika tidak pemilikan adalah haram. Tu tuan-tuan, kena hati-hati tuan-tuan. Ya, sebab itulah contohnya macam insurans konvensional. Dia buat insurans konvensional adalah akad batil. Sebab apa? Dalam tu ada riba, ada gharar, ada maisir. Lepas tu dia dapat compensation. Compensation itu adalah harta haram. Sebab kontrak itu adalah kontrak batil. Itu yang masalahnya tuan-tuan membuat. Semua pendapatan yang dijana daripada kontrak tidak sah ditetapkan sebagai bukan halal, haram. Apa saja kontrak batil dan sebagainya, ya, apa saja pendapatan adalah haram. Ya, contohnya jual insurans konvensional, jual loan konvensional dan sebagainya. Ya, dan jual emas, ya, emas bertangguh dan apa lagi? Ya, jual apa ni, kulit khinzir, ya, jual bangkai, ya, bangkai dan sebagainya. Oleh itu ia tidak boleh dimiliki atau digunakan. Husin Hamid Hassan berkata, kontrak yang tidak sah tidak wujud di mata pemberi undang-undang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya Allah tidak merestui pertukaran barang-barang dengan harga dalam kontrak batil. Ia tidak memberi hak, ia tidak mewujudkan kewajipan dan tidak memindahkan harta. Teruk ni akad batil tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi kena hati-hati. Akad itu ada gharar tak? Akad itu ada riba tak? Akad itu ada judi tak? Akad itu kita paksa tak? Sebagainya kita kena tahu semua ni. Ya. Baik, kita pergi kepada akad fasid. Akad batil mudah saja tuan-tuan. Sebab apa? Kalau dia tak ikut rukun, dia apa? Dia batal terus, ya, ataupun kita buat pertukaran, jual beli benda haram dan sebagainya, ya, itu adalah akad batil, mudah. Akad fasid ini dia teknikal sedikit. Jadi tuan-tuan saya akan go through pelan-pelan, insya-Allah. Jadi apakah kontrak fasid ataupun akad fasid? Akad fasid ialah kelas kontrak yang unik yang diiktiraf oleh mazhab Hanafi. Ya. Tidak seperti kontrak batil, elemen penting yakni rukun dalam kontrak fasid hadir. Maksudnya dalam kontrak fasid, ya, dia punya rukun okey je, sahih. Tetapi kontrak ini tercemar oleh kecacatan dalam atribut, yakni aksesori ataupun wasit. Atau dia tercemar dari segi apa? Dari segi syarat-syaratnya. Ulama Hanafi mengenal pasti pelbagai faktor yang membawa kepada kontrak fasid seperti berikut. Masalah menyampaikan subjek. Dia buat akad, masalah menyampaikan subjek. Jika subjek tidak boleh diserahkan kerana penjual tidak memilikinya, semua mazhab bersetuju kontrak ini tidak sah, yang ini batil. Contoh, orang kata tidak memiliki ini apa? Yang ini kena faham syarah dia. Ya, dia tidak pernah jual benda tu ataupun benda tu susah nak buat. Ya,
Dia tak pernah nak buat, ya, benda tu susah nak dapat, dia memang tak ada expertise nak dapat, itu maksudnya, ya, penjual tidak memilikinya. Tidak memiliki tak semestinya ada di kedai. Ya, kalau tidak, kalau semua benda kena ada kat kedai, tak boleh buat MLM, tak boleh buat dropshipment. Jadi kita kena faham isu-isu ni, nanti kita bincang kemudian. Ya, jadi kalau subjek itu tidak boleh diserahkan kerana dia tak boleh miliki, dia susah nak dapat, ya, dia tak tentu nak dapat, yang tu adalah kontrak tidak sah. Dalam kes lain, penjual memiliki subjek itu, tetapi penyerahan subjek akan menyebabkan dia membahayakan untuk penjual, seperti menjual kayu dari bumbung kediamannya. Yang tu akad fasid. Kadang-kadang orang ada baru-baru ni, ya Allah, orang susah, tuan-tuan, dia nak jual dia punya buah pinggang. Yang tu membahayakan dia. Yang dia menjadi akad fasid. Ya. Ulama Hanafi mempertimbangkan kontrak sedemikian menjadi tidak teratur, fasid kerana kontrak tidak mewajarkan kemudaratan. Dia tak ada duit, dia nak jual bumbung dia pula. Ya, dia nak jual kayu bumbung dia. Kontrak ini fasid dan boleh diperbaiki menjadi kontrak yang sahih dengan membekalkan bumbung yang bebas daripada kemudaratan. Nah, kita ubah sikit, kita kata, kau nak dapat mana ni bumbung, ambil bumbung aku. Oh, tak boleh. Itu fasid, bukan batal. Dia fasid selagi mana dia boleh mendapatkan subjek yang menjauhkan daripada kemudaratan. Baik. Fasid juga menjadi terjadi sebab gharar, iaitu maklumat tidak mencukupi. Jahalah ataupun gharar, ya, kepada harga boleh terjadi dalam 4 perkara. Baik. Isu subjek. Ya, kadang-kadang kita jual baju ni yang orang kata apa? Yang dalam satu logo ataupun satu beg dan sebagainya, isu subjek. Jadi kita kena hati-hati. Misalnya, penjual itu berkata, saya dengan ini menjual anda beberapa kain saya, dan pihak-pihak ini bersurai tanpa penjual menyatakan kain mana yang dijual. Yang ini dipanggil akad fasid. Mereka boleh tanya kemudian, kata, yang mana satu actually yang kita kena jual? Saya tahulah ada dalam satu logo, yang tiga ni. Yang saya bungkuskan. Kena cakap macam tu. Tak boleh kata mana-mana satu pun boleh. Ya, jadi akad fasid. Isu harga contohnya. Contohnya penjual memberitahu pembeli, saya dengan ini menjual aset ini kepada anda dengan bayaran RM100 tunai ataupun RM200 tangguh. Mereka bersurai tanpa menerima salah satu harga tu. Dia kata saya jual pada kamu, kalau kamu nak beli cash, ya, RM100. RM100. Dan kalau kamu nak beli tangguh, RM200. Bayar RM100 sebulan. Okey, setuju. Tapi mereka tidak setuju harga yang mana satu. Itu dipanggil akad fasid. Akad itu dapat diperbetulkan dengan mengatakan akad kembali yang mana satu harga yang kamu terima, ya, kamu hendak, ya, yang mana satu harga yang terjadi akibat akad itu. Jadi kena jadi kepastian tu kena ada dalam akad. Jadi tak boleh kita buat secara gharar. Dan contoh isu masa penghantaran. Sudah bersetuju dan bayar tapi tidak dinyatakan bila akan dihantar. Ini selalunya bayaran tertangguh ataupun hantar barang tertangguh. Bila nak hantar, kena bagi tahu. Ya, tak boleh kata nanti aku fikirkan dulu. Engkau fikirkan dululah. Bila-bila kau bagi tahu. Tak boleh, itu akad fasid. Dalam akad mesti ada kepastian. Dan antara kepastiannya ialah bila nak dapat subjek atau bila nak dapat harga itu. Isu jaminan, penjamin atau ikrar, ya. Contohnya penjual menetapkan jaminan atau ikrar tanpa menyatakan, aku jamin benda ni okey. Okey itu maksudnya apa? Ia berfungsi. Jamin bila? Berapa lama? Kena cakap. Ya, kena cakap. Menurut mazhab Hanafi, maklumat yang tidak mencukupi mengenai mana-mana perkara yang tersebut menyebabkan kontrak fasid. Kerana ia mewujudkan pertikaian antara pihak-pihak yang berkontrak. Memanglah gaduh. Kalau tak bagi tahu bila nak hantar, ya, memanglah bergaduh. Aku dah bayar RM1,000 lah. Bila nak hantar kamu tak bagi tahu, bergaduh lah. Kena bagi tahu. Ya, baik. Ketidaktentuan yakni gharar yang berlebihan menyebabkan akad batil walau bagaimanapun, ya. Jika kekurangan maklumat disebabkan ketidakpastian yang berlebihan, yakni gharar fahish. Tuan-tuan dah boleh rujuk kembali topik ataupun bab mengenai gharar. Gharar fahish adalah gharar akbar atau gharar yang besar di mana menyebabkan batalnya kontrak. Mengenai tarikh penghantaran, contohnya dia bukan kata tarikh, dia kata bila hujan turun baru akan hantar. Susahlah macam ni, bila pun tak tahu. Ya, ataupun aku akan jual bila
bila Mamat ni datang rumah aku, bila dia nak datang tak tahu. Jadi kalau nak jual barang, tak boleh gharar yang berlebihan. Ya. Ini kontrak batil mengikut semua 4 mazhab, terutama Hanafi. Kenapa dia jadi kontrak batil, tuan-tuan dan puan-puan? Bukan kontrak fasid, ya, akad fasid, sebab tak tahu exactly bila benda tu nak datang. Ya, bila benda tu. Bila nak hujan kita pun tak tahu. Walaupun ada guruh di langit, air tempayan jangan dicurahkan. Tu dia. Dalam Melayu pun cakap macam tu. Baik, contoh akad fasid lagi. Satu contoh ialah mengikat perjanjian pinjaman kepada kontrak jualan. Dia contohnya macam ni. Ini dipanggil qadjara naf'an. Ya, contohnya Ali bertuju untuk memberi pinjaman kepada Zaid dengan syarat Zaid menjual aset kepada Ali. Jadi dia ada syarat antara satu sama lain. Dalam kes ini Zaid mungkin mempertimbangkan potongan harga, ya, yang memihak kepada Ali kerana kemudahan pinjaman yang menghasilkan pinjaman yang mengeluarkan keuntungan yang dilarang. Ini qad jara naf'an. Qad maksudnya apa? Pinjaman jara dengan manfaat. Pinjaman dengan manfaat itu adalah haram. Ya, dia kata okey, aku bagi pinjam kat kamu RM1,000, kau jual kat aku komputer kamu RM1,000. Ya. Jadi ada syarat dalam tu dan ada dua akad dalam satu. Baik. Contoh lain ialah penjual menjual satu subjek, contohnya PC, ya, komputer, dengan syarat pembeli akan menolongnya dalam sesuatu hal. Ya. Tak boleh buat syarat dalam tu. Ya, dua-dua syarat. Akad jual beli kena akad jual beli sahaja, tak boleh ada syarat lain. Akad ini boleh diperbaiki dengan buat dua kontrak berasingan yang tiada bersangkutan antara satu sama lain. Boleh. Kita boleh buat akad yang berasingan walaupun dua kontrak tapi berasingan yang tidak bersangkutan antara satu sama lain. Aku jual PC pada kamu, okey, setuju, sign. Okey, baik. Kau kena tolong aku tebang rumput. Boleh tak? Tak boleh. Dia ada apa? Dia tak bersangkutan antara satu sama lain. Baik. Jadi kontrak fasid ataupun akad fasid contohnya paksaan. Ya, ini dipanggil ikrah. Ulama mengklasifikasikan, tu dia susah nak sebut. Paksaan dalam kontrak ada dua jenis. Ya. Jadi maksudnya dalam kontrak tak boleh ada paksaan ataupun ikrah. Kalau ada ikrah, kontrak itu menjadi kontrak fasid. Ya. Mulji maksudnya bermaksud paksaan yang terdiri daripada ancaman kematian atau kemudaratan melampau kepada sebahagian tubuh. Kamu tak jual rumah kamu, aku tembak kamu. Itu paksaan yang mulji. Mulji ini akad batil. Memang tak sah. Ya, sebab tak ada redha langsung. Ya. Kamu kalau tak jual pada aku tak nak kawan dah dengan kamu. Itu dia. Ya, macam tu. Itu kontrak ikrah, paksaan. Ya. Majoriti ulama fiqh menganggap kewujudan riba untuk membatalkan kontrak, ya, menjadikan kontrak ini batil. Walau bagaimanapun mazhab Hanafi memegang bahawa riba tidak membuat kontrak menjadi batil pula. Ya, ulama Hanafi sahaja. Sekiranya ia menjadikannya fasid dan sebaliknya ia menjadikannya fasid. Dan oleh itu boleh diatasi melainkan syarat itu dipaksa atau tidak mahu diubah oleh sebelah atau kedua-dua pihak dia menjadi batil. Contohnya dalam kontrak itu dia bubuh kontrak pinjam. Ya, kontrak pinjam 1,000 bayar balik 1,100. Itu dah menjadi akad batil kalau dia tak nak tukar. Kalau dia boleh tukar, dia kata akad pinjam 1,000 bayar balik RM1,000. Dia tukar yang tu, itu jadi akad apa? Akad sahih dah. Jadi kalau dia tak nak tukar baru dia jadi batil. Tapi majoriti ulama mengatakan kontrak yang ada riba, ya, tang tu juga, ya, haram dan batil, ya. Baik. Lebih baik elak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada asasnya kontrak fasid ini boleh diperbaiki, ya, perbaiki. Tidak seperti kontrak batil, pendapatan daripada kontrak fasid tidak kekal haram. Ia tidak sahih tapi boleh diatasi, boleh tukar, ya, boleh diperbaiki. Setelah unsur-unsur fasid dihapuskan, kontrak menjadi sahih dan pendapatan menjadi sah. Walaupun mazhab Hanafi bezakan akad batil dan fasid dalam kontrak muamalat, mereka tidak bezakan dalam hal lain seperti dalam kontrak perkahwinan, ya, fiqh ibadat. Ya. Ini dinyatakan dalam Al-Asbah, ya, wa Al-Nazir. Ya. Pada pandangan kami, batil dan fasid adalah sinonim sama dalam fiqh ibadat dan kontrak
perkahwinan. Jadi kalau kita angkat nikah, ya, dia mesti betul, dia tak ada boleh repair dan sebagainya, sebut kena betul, ya, nama pengantin perempuan kena betul, ya, akad kena betul, ya, tak boleh tunda-tunda dan sebagainya, ya, dia tak ada fasid dalam akad perkahwinan, ya, dia mesti akad sahih terus. Kalau tak ada akad apa, akad fasid, dia sama ada sah atau tak sah. Dan fiqh ibadat, ya, sama juga, ada sah dan tak sah saja, ya. Baik. Jadi pendekatan mazhab Hanafi terhadap kontrak yang tidak sah dalam urus niaga kewangan disokong oleh beberapa ahli hukum mazhab Maliki dan Syafi'i. Al-Kharafi dari mazhab Maliki mengakui pendekatan Hanafi adalah baik. Jadi maksudnya pendekatan Hanafi apa? Ada akad fasid dan batil. Ya, mazhab lain ada akad batil sahaja. Jadi mazhab Maliki mengatakan dan Syafi'i ahli hukumnya dan terkini. Dia mengatakan bahawa memang ada dua kontrak, jenis kontrak, iaitu akad batil dan akad fasid, yang mana akad fasid itu adalah boleh diperbaiki. Baik, sesetengah ulama Syafi'i juga membezakan antara fasid dan batil dalam kontrak tertentu seperti wakalah, i'arah dan ijarah. Apa dia i'arah, wakalah dan ijarah? Wakalah adalah kontrak agensi, ya, wakalah, ya, kata Melayu dipanggil apa? Wakil, ejen, ya. I'arah ialah kontrak pinjam tanpa bayaran apa-apa, ya, itu kita panggil i'arah, ya, iaitu kontrak sewa yang tidak ada bayaran sewa apa-apa dipanggil i'arah, ya. Kita pinjam sesuatu, komputer ke kereta ke, ya, lepas tu kita bagi balik, itu bukan pinjam, itu sewa yang percuma, dipanggil i'arah. Ataupun kontrak ijarah. Kontrak ijarah ialah sewa dengan bayaran. Baik. Ada juga yang mengikuti pandangan Hanafi mengenai semua jenis kontrak. Para ulama kontemporari secara amnya menggunakan pandangan Hanafi, iaitu wujudnya akad sahih, akad fasid dan juga akad batil, ya, akad batil. Baik. Kenapa kita perlu tahu, tuan-tuan dan puan-puan? Kita perlu tahu akan akad sahih, fasid dan batil. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kita ni buat jual beli almost every day, ya. Kalau sekarang ni dalam PKP, kita beli secara online, ya. Kita kena tahu akad sahih, akad fasid dan akad batil macam mana. Akad sahih disebabkan pemilikan subjek dan harga menjadi sahih dan muktamad serta wajibkan kesan undang-undang. Dia wajibkan pemilikan, hak dan juga tanggungjawab. Yang ini kita dah bincang dalam 2 kuliah yang lalu. Akad batil menyebabkan pemilikan tidak sah, jual benda haram dan sebagainya. Dan tiada, yang ini diharamkan kesan undang-undang, pendapatan perlu dibersihkan. Ya, contohnya akad pinjaman yang ada riba, kita kena batalkan akad itu. Dan pendapatan daripada riba wajib dibersihkan. Akad fasid boleh dan perlu diperbaiki, ya, untuk menjadikannya akad sahih. Oleh itu wajib kita peka, kita patuh, kita faham rukun-rukun dan syarat-syarat akad, sebab hampir setiap hari kita lakukan akad, ya, every day. Tak perlu sebut akad, ya, kita janji dengan orang dengan mulut, kita pergi beli barang, ya, kita pergi sewa macam-macam, ya, supaya elak dosa dan dapat pahala dalam semua aktiviti hidup kita. Jadi kita ni semua adalah menuju ke mana? Menuju ke akhirat, menuju ke akhirat. Jadi kita kena kutip banyak bekal untuk pergi ke akhirat. Apakah bekal yang sebaik-baiknya? Bekal yang sebaik-baiknya ialah pahala, ya. Bekal yang seburuk-buruknya ialah dosa, lebih-lebih lagi dosa besar seperti dosa riba, ya, iaitu dosa besar. Judi pun dosa besar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati-hati benda-benda macam ni. Ya, kita semua nak masuk syurga, kan? Insya-Allah. Itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Ya, mana orang? Ya. Soalan tak ada, online tak ada soalan. Saya tengok soalan dalam Facebook. Kalau ada soalan. Ada satu soalan. Tak ada soalan. Itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, InsyaAllah pada peserta-peserta kelas Duha ini, minggu depan ada ujian. Nanti saya akan bagi tahu detailnya dalam sedikit masa lagi, insyaAllah.
Itu saja yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-'Alaq dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والله أعلم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.